Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, kita bertemu lagi dalam siri kedua ulasan saya ke atas kajian kedua Ustaz Muhsin Abu Ibrahim. Seperti mana yang saya janjikan, dalam video bahagian kedua ini kita akan sama-sama mengkaji apakah dalil asal yang menyebabkan para ulama membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dolalah. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Muhsin dalam video kajian ketiga, beliau ada memberi hadis-hadis yang beliau kata, beliau dakwa merupakan dalil pembahagian bid'ah kepada hasanah dan dolalah, ataupun pembahagian bid'ah kepada 5, wajib, mandub, mubah, makruh dan juga haram. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dikaji kitab-kitab oleh para ulama, baik salaf maupun khalaf, setakat ini saya tidak menemui mereka menggunakan hadis-hadis tersebut sebagai dalil pembahagian bid'ah kepada hasanah dan dolalah. Sebaliknya, mereka menggunakan hadis daripada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu tentang pembahagian bid'ah tu ya. Jadi mari sama-sama kita mengkaji hadis tersebut ya. Sebelum itu kita kaji terlebih dahulu hadis yang membentuk dasar dalam persoalan bid'ah ini, iaitu sabda Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini saya bukan sekadar membacakan hadis tersebut, tetapi saya akan bagi tuan-tuan dan puan-puan rujukan daripada kitab-kitabnya versi Maktabah Syamilah. Jadi di sini saya menggunakan Maktabah Syamilah versi 4.0, yang saya gunakan bersama dengan laptop Windows. Jadi saya gunakan kamera saya ini untuk merakam daripada laptop Windows ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Maktabah Syamilah ini percuma, boleh muat turun. Versi terkini ialah versi 4.0. Jika tuan-tuan dan puan-puan menggunakan versi sebelum ini, boleh juga. Nombor hadis ataupun jilid dan muka surat sama saja. Yang berbeza hanyalah user interface. Ya. Kenapa saya nak ambil gambar daripada kitab yang saya akan bacakan? Supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat sepenuhnya apa yang saya bacakan itu ya, supaya tidak timbul keraguan apakah saya baca sepenuhnya ataupun sebahagian sahaja. Baik, jadi kali ini mari kita mulakan dengan membaca terlebih dahulu hadis yang membentuk dasar kepada larangan bid'ah. Hadis tersebut dalam Sunan An-Nasa'i yang sekarang ada dalam display. Alright. Sunan An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i yang wafat tahun 303 Hijrah. Boleh rujuk hadis nombor 1578. 1578. Kita mulakan dari sini ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbahnya, baginda memuji Allah dan menyanjung atas apa yang merupakan haknya. Yang ini apa yang kita biasa dengar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah sehingga akhir ya. Kemudian Jabir menyambung, summa yaqul may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada kesesatan baginya, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada hidayah baginya. Seterusnya sini, inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Ini pembuka khutbah. Summa yaqul, kemudian tajuk ataupun inti khutbah tersebut. Tuan-tuan puan-puan, saya highlightkan perkara yang penting di sini. Rangkap ini hendaklah kita baca sepenuhnya supaya kita dapat memahami
perkara ataupun topik bid'ah ini sebaik-baiknya. Sebab banyak yang menukil daripada sini, wa syarrul umuri muhdatsatuha, ataupun ada yang menukil dari sini saja, wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'atun. Padahal ia daripada sini, ya. Sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitabullah dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk urusan. Bererti ia adalah sambungan. Dan seburuk-buruk urusan ini merujuk kepada apa yang baharu daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita faham keseluruhan rangkap ini, tidak akan timbul persoalan bahawa pakai laptop tak pula bid'ah, kalau pakai mikrofon tak pula bid'ah, naik kapal terbang pergi haji tak pula bid'ah. Sebab perkara baru yang merupakan bid'ah yang dilarang itu ialah apa yang baru berbanding kitabullah, yakni Al-Quran, dan hidayah Muhammad, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama, sunnah tasyri'iyah. Baik, jadi saya ulangi, ya. Yang saya highlight itulah rangkap yang perlu kita baca sepenuhnya supaya kita faham isu bid'ah ini sebaik-baiknya. Okey, jadi sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad, yakni sunnah baginda, sunnah tasyri'iyah, dan seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara baru. Dan ini merujuk pada apa yang baru berbanding kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Satu poin lain saya nak tambah, lafaz terakhir ini diperselisihkan darjatnya oleh para ahli hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah berpandangan ia adalah sahih. Syekh Shu'aib Al-Arnaud berpandangan ia adalah dhaif. Okey, jadi lafaz yang terakhir ni bahawa setiap bid'ah dalam neraka diperselisihkan. Tapi jika sekadar kita hendak berpegang pada apa yang dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i, bahawa ini termasuk dalam rangkap hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini membentuk dasar dalam persoalan bid'ah. Dan hadis ini, bila saya sebut dasar, ialah maaf. Mana-mana hadis lain, apatah lagi perkataan para sahabat, ia perlu difahami di bawah naungan hadis ini. Bukan hadis ini yang dicairkan, yang dibataskan, yang dikecualikan, tetapi hadis inilah yang membentuk dasar, yang membentuk asas dalam persoalan bid'ah. Mana-mana hadis lain ataupun perkataan para sahabat yang lain perlu difahami di bawah naungan hadis ini. Kenapa hadis ini disebut dasar? Sebab hadis ini adalah pembukaan khutbah. Hadis ini sangat masyhur, kan? Innal hamdalillah. Semua orang pun faham, semua orang pun pernah dengar. Seandainya hadis ini perlu dikecualikan, perlu dibataskan maksudnya, perlu diperincikan, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya pada ketika itu juga. Sebab apabila baginda memberi khutbah, yang hadir dalam khutbah baginda itu adalah orang-orang yang telah lama bersama baginda, para sahabat yang muda lagi cergas seperti Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, orang awam di kalangan umat Islam, orang-orang yang baru memeluk Islam, dan orang-orang bukan Arab yang baru belajar bahasa Arab. Jadi ini adalah satu bahasa yang difahami oleh semua, oleh Arab Badui, oleh orang Ajam, oleh orang-orang lain, dan tak perlu kita bersusah payah untuk mentakwilkannya, menjelaskannya, sebab hadis ini dimaksudkan oleh Rasulullah SAW untuk difahami oleh semua. Jadi hadis ini merangkumi semua perkara baharu berbanding Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah bid'ah yang dilarang dalam agama. Baik, apa pula dalil membahagikan bid'ah itu kepada hasanah dan dhalalah? Okey, dalil yang digunakan oleh para ulama ialah sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Okey, sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari nombor 2010, ya. 2010 Sahih Al-Bukhari
oleh Imam Al-Bukhari yang meninggal dunia tahun 256 Hijrah. Hadis nombor 2010 ya, daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari. Baik, mari kita baca mula dari sini. Beliau berkata, pada satu malam di bulan Ramadan, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab. Kalau terjemahan Hafiah, aku keluar bersama Umar Al-Khattab pada malam Ramadan, ke masjid. Ketika itu orang ramai solat secara berkumpulan yang terpisah-pisah. Ada yang solat berseorangan dan ada yang solat dengan diikuti solatnya oleh sekumpulan kecil orang sebagai makmum. Maka Umar berkata, sesungguhnya aku berpendapat jika aku mengumpulkan mereka semua di belakang satu imam, nescaya ia lebih baik. Kemudian beliau menguatkan azam dan menghimpunkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Kita di sini sekarang. Kemudian aku keluar bersama Umar pada malam yang lain dan manusia mereka solat. Bersama qari mereka, yang ini Ubay bin Ka'ab. Lalu qala Umaru ni'mal bid'atu hazi'i. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan orang yang tidur kerana ingin bangun lewat malam untuk solat adalah lebih utama berbanding solat yang sedang dikerjakan sekarang. Wa kana nas, dan orang ramai pada ketika itu yang dilihat oleh Umar, yaqumuna awwalahu, mereka sedang solat pada waktu awal malam. Masuk saja isyak, mereka solat. Baik, ini hadis sahih Al-Bukhari yang dijadikan dalil. Adanya pembahagian bid'ah kepada hasanah. Berdasarkan kata-kata Umar di sini, saya highlightkan. Qala Umaru ni'mal bid'atu hazihi. Berkata Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 2010. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian dua riwayat yang kita telah baca. Riwayat pertama daripada Sunan An-Nasa'i yang menerangkan setiap perkara baru berbanding Al-Quran dan Sunnah adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Riwayat kedua pula dalam Sahih Al-Bukhari di mana Umar Ibn Al-Khattab berkata tentang solat tarawih secara berjemaah itu, inilah sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua riwayat ini sahih. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, riwayat pertama adalah daripada lisan Rasulullah SAW dan baginda tidak berkata-kata dalam urusan agama melainkan daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sila rujuk kembali ayat 3 dan 4 surah Al-Najm. Adapun riwayat yang kedua, ia daripada Umar Ibn Khattab. Beliau seorang sahabat dan kita ahli sunnah wal jamaah memuliakan dan menghormati semua para sahabat. Akan tetapi mereka adalah manusia biasa. Perkataan mereka bukanlah wahyu. Yang dengan itu perkataan mereka terbuka kepada kesilapan ataupun sesuatu yang tidak tepat. Perkara ini sangat penting untuk saya tekankan kerana sebahagian bahkan kebanyakan pencinta bid'ah, mereka menggunakan kata-kata Umar ini dan mengunggulkannya di atas kata-kata Rasulullah SAW. Padahal kata-kata Rasulullah adalah wahyu Allah dan kata-kata Umar adalah kata-kata manusia biasa. Jadi jika berlaku pertentangan antara kedua-duanya, maka yang diunggulkan ialah kata-kata Rasulullah
diunggulkan di atas kata-kata para sahabat. Dalam kes ini, kata-kata Umar Ibn Khattab. Ini penting sebab dalam pengalaman saya berinteraksi dengan para pecinta bid'ah, mereka begitu mengunggulkan, begitu mengagung-agungkan kata-kata Umar ini sampai-sampai hadis Nabi SAW. Riwayat pertama yang kita baca itu, entah apa jadi, tak tahulah. Padahal itu adalah wahyu dan ini adalah kata-kata manusia. Baik. Pun begitu, tidaklah bererti kita buang pula kata-kata Umar. Maka kita cuba untuk memahami apa sebenarnya yang dimasukkan oleh Umar Ibn Khattab. Ini poin pertama. Poin kedua, kenapa pula Umar berkata solat tarawih secara berjemaah ini satu bid'ah? Padahal ia pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjemaah. Okay, lepas ini saya akan kemukakan hadis-hadis tersebut. Tetapi persoalannya, kenapa Umar berkata bid'ah padahal ia ada pada zaman Nabi SAW? Jadi sekali lagi, apakah Umar tersilap sehingga kita tolak perkataannya, ataupun kita cuba untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Umar? Jadi dua poin penting ya. Pertama, hadis Nabi diunggulkan di atas perkataan para sahabat. Bahkan dalam kitab usul fiqh, kita boleh tengok dalil-dalil syariat. Salah satu daripadanya adalah perkataan ataupun pandangan sahabat. Ada diterangkan di situ, jika pandangan seorang sahabat itu bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, maka kata-kata itu diketepikan. Ya, kata-kata seorang sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengkaji sejarah Umar Ibn Khattab dalam zaman pemerintahannya, beliau melakukan banyak pembaharuan. Tetapi beliau tidak pula mengatakan itu bid'ah hasanah. Cuma dalam satu kes ini sahaja, beliau berkata inilah sebaik-baik bid'ah. Beliau membuat kalender Islam, beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk dihimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf, dan banyak lagi pembaharuan-pembaharuan sehinggakan para ulama menyusun kitab khas tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Umar pada zaman pemerintahannya. Sejauh kajian saya dalam pembaharuan-pembaharuan tersebut, Umar tidak pula berkata tentang perkara itu, inilah sebaik-baik bid'ah. Cuma dalam satu kes ini sahaja. Lalu apakah mungkin dalam satu kes ini Umar tersasul, Umar tersilap? Ada kemungkinan. Tetapi apa yang lebih menenangkan hati ialah ada penjelasan di sebalik perkataan Umar itu yang akan saya kemukakan selepas ini. Baik, sebelum itu mari kita kaji dulu hadis-hadis tentang solat tarawih secara berjemaah. Ya, mari kita kaji terlebih dahulu. Tuan dan puan-puan, mari kita sambung kajian kita tentang apa yang dimaksudkan oleh Umar Ibn Khattab bahawa solat tarawih berjemaah itu adalah sebaik-baik bid'ah. Padahal ia adalah sesuatu yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bukti? Apakah dalil bahawa ia pernah berlaku pada zaman Rasulullah? Mari kita rujuk kepada hadis-hadisnya. Pertama, hadis daripada Aisyah ada dalam Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, hadis nombor 761. Hadis nombor 761 daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dalam masjid pada satu malam, lalu orang ramai ikut solat, yakni menjadi makmum kepada solat baginda. Kemudian baginda solat pada malam berikutnya, maka lebih ramai orang, yakni yang ikut menjadi makmum. Kemudian mereka berhimpun pada malam ketiga atau keempat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka untuk menjadi imam, untuk memimpin solat jemaah tersebut. Tak kala subuh, yakni keesokan harinya, baginda yakni keluar setelah menjadi imam solat subuh, berkata kepada mereka, demi sesungguhnya aku melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangku dari keluar kepada kalian kecuali sesungguhnya aku bimbang ia difardukan ke atas kalian. Kecuali sesungguhnya aku bimbang ia difardukan ke atas kalian. Berkata Aisyah,
yang sedemikian itu berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini menerangkan bahawa solat tarawih berjemaah pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma baginda melaksanakannya pada beberapa malam yang awal, tidak melakukan setiap malam kerana baginda bimbang. Pada saat itu wahyu masih diturunkan, baginda masih hidup dan wahyu masih diturunkan. Baginda bimbang andai ia diwajibkan, dan jika diwajibkan akan menjadi satu beban ke atas umat Islam, ya. Jadi ini hadis sahih Muslim, ada juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari dengan penomboran Fathul Bari nombor 2012. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian pencinta bid'ah, bukan Ustaz Muhsin tetapi orang lain, sebahagian pencinta bid'ah mereka berkata, hadis ini hanya menerangkan para sahabat pandai-pandai sendiri-sendiri saja berhimpun menjadi jemaah. Rasulullah tidak menghimpun mereka menjadi satu jemaah di belakang satu imam. Okay, mereka kata ada beza. Apa yang dilakukan oleh Umar ialah menghimpunkan semua orang di belakang satu imam. Di sini Rasulullah tidak menghimpunkan. Baginda hanya solat dan orang ramai sendiri-sendiri ikut. Lalu mereka membezakannya. Baik, bagi menjawab dakwaan tersebut, mari kita rujuk kepada Sunan An-Nasa'i. Sebuah hadis dalam Sunan An-Nasa'i, ada juga dalam Sunan Tirmizi dan lain-lain. Hadis nombor 1605. 1605 Sunan An-Nasa'i daripada sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan dan kami tidak solat bersama sehinggalah baki 7 malam terakhir. Maka kami solat bersama sehingga 1/3 malam. Kemudian tidak bersolat pada malam ke-6 dan bersolat bersama pada malam ke-5 sehingga separuh malam. Okey, sehingga separuh malam. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya lah engkau tambah bagi kami baki malam ini untuk terus solat baki malam ini sebab baru separuh malam, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya sesiapa yang solat bersama imam sehingga selesai, Allah menulis baginya solat sepanjang malam. Kemudian baginda tidak solat pada malam seterusnya sehinggalah baki malam yang ketiga bulan Ramadan, maka kami solat bersama pada malam ketiga, wa jama'a ahlahu wa nisa'ahu, dan baginda menghimpun ahli keluarganya dan para wanita. Ingat di sini, ya, penting di sini baginda menghimpun, sehingga kami bimbang tentang terlepasnya waktu falah. Okey, aku bertanya, yang ini perawi bertanya, apakah itu waktu falah? Maka Abu Dzar menjawab, yang ini waktu sahur. Okey, waktu sahur. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun orang untuk solat jemaah, solat tarawih berjamaah bersama-sama. Bahkan, ya, potongan hadis ini, sesungguhnya sesiapa yang solat bersama imam sehingga selesai, Allah menulis baginya solat sepanjang malam. Hadis itu dijadikan dalil sehingga sekarang ini untuk menganjurkan orang ramai solat tarawih berjemaah. Meskipun ada sebab di sebaliknya, tetapi yang diambil adalah keumuman lafaz dan bukannya kekhususan sebab. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa adanya anjuran untuk solat tarawih berjamaah di belakang satu imam. Di belakang satu imam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi timbul persoalan, kenapa Umar berkata inilah sebaik-baik bid'ah, padahal berdasarkan hadis sahih Muslim, berdasarkan hadis Sunan An-Nasa'i ini, solat berjamaah pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak setiap hari. Hadis sahih Muslim tadi, beberapa malam pertama. Hadis Sunan An-Nasa'i ini, malam ke-7, ke-6 tidak ada, malam ke-5, ke-4 tidak ada, kemudian malam ke-3, selang sehari, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah penjelasan kepada kata-kata Umar tersebut? Apakah kita nak reject
ataupun ada penjelasannya, ya mari kita rujuk seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang sebenarnya dimasukkan oleh Umar Ibn Khattab apabila beliau berkata tentang solat tarawih berjamaah di belakang satu imam itu sebagai sebaik-baik bid'ah? Padahal ia pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis daripada Aisyah daripada Abu Dzar yang telah kita baca sebelum ini. Baik, bagi mengetahui apakah maksud Umar, saya bawakan dua rujukan. Pertama, rujukan yang saya yakin semua orang ada. Jika tidak ada edisi bercetak, boleh juga download, muat turun tafsir Ibnu Katsir ini dalam telefon masing-masing, ya, baik Android maupun iOS, ya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah Al-Baqarah ayat 117. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 117, di mana terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, badi'us samawati wal ard. Ketika mengupaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengemukakan penjelasan tentang bid'ah itu terbahagi kepada dua. Sebelum itu, ya, Imam Ibnu Katsir ini meninggal dunia tahun 774 Hijrah. Beliau bukan ulama salaf. Kenapa pula nak rujuk? Sebagaimana yang saya telah jelaskan dalam video sebelum ini, manhaj salafi juga merujuk kepada para ulama yang 300 tahun ke atas, apabila para ulama itu sendiri adalah seorang salafi atau bermanhaj salafi, di mana di dalam tulisan ulama tersebut banyak dinukil ataupun dijelaskan tentang pandangan generasi salaf, seperti kitab-kitab Imam Ibn Taymiyah dan juga kitab tafsir Imam Ibn Katsir. Ibn Katsir ketika menafsirkan sesuatu ayat memberikan penjelasan berdasarkan hadis-hadis Nabi, penjelasan para sahabat, tabi'in dia. Jadi kitab tafsir Ibn Katsir ini memang menjadi rujukan semua, baik yang bermanhaj salafi ataupun tidak. Baik, sama-sama kita rujuk surah Al-Baqarah, ya, tafsir bagi surah Al-Baqarah ayat 117, di mana berkata Imam Ibn Katsir apa yang saya highlightkan di situ, dan bid'ah terbahagi kepada dua. Ada kalanya ia adalah bid'ah syar'iyyah, bid'ah yang dilarang oleh syariah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah. Dan ada kalanya ia bid'ah lughawiyah dari sudut bahasa, sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tak kala menghimpunkan manusia ke atas solat tarawih, dan ia dilaksanakan secara berterusan, secara rutin atau berterusan. Ni'matul bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi berdasarkan penjelasan Imam Ibn Katsir ini dapat kita fahami bahawa bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar Ibn Khattab adalah dari sudut bahasa. Sebab bid'ah ni dari sudut bahasa sesuatu yang baru. Bid'ah dari sudut syariat ialah apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis riwayat Imam Nasa'i yang mula-mula kita baca dahulu. Ini adalah bid'ah dari sudut syariat yang dilarang oleh Nabi, dan ada pun yang disebut oleh Umar bahawa ni'matul bid'atu hazihi, itu adalah dari sudut bahasa. Itu adalah dari sudut bahasa. Maknanya ia adalah sesuatu yang baru pada zaman pada zaman beliau, pada waktu beliau. Ia bukanlah sesuatu yang baru dalam syariat Islam. Kerana dalam syariat Islam, ia memang pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertanya-tanya, kitab tafsir Ibn Katsir ini adalah satu rujukan yang masyhur, yang semua orang pun ada. Macam yang saya sebut pada awalnya tadi, boleh dimuat turun secara percuma, ya. Boleh dimuat turun secara percuma edisi terjemahan bahasa Indonesia untuk telefon baik Android maupun iOS. Dan edisi bercetak pun ramai yang ada.
timbul soalan, kenapa Ustaz Mohsin apabila menukil pandangan para ulama sehingga 11 ulama tidak menukil daripada tafsir Ibn Katsir? Padahal ialah kitab tafsir yang semua orang ada dan kita sama-sama dapat merujuk apa yang dinukilkan itu. Saya tertanya-tanya, dan apakah mungkin? Sebab Ustaz Mohsin beliau cuba hendak membawa message, membawa objektif bahawa bid'ah hasanah itu ada, dan beliau berulang kali apabila menukil kata-kata ulama, beliau berulang kali berkata yang dimasukkan oleh ulama itu adalah bid'ah dari sudut syariah, bid'ah dari sudut agama, bukan dari sudut bahasa, bukan dari sudut lughatan. Ya, jadi beliau tidak mahu menukil kata-kata Imam Ibn Katsir ini sebab ia bertentangan dengan apa yang beliau cuba sampaikan. Okay. Dan kata-kata yang ulama-ulama itu yang beliau dakwa ala syariatan dan bukannya lughatan akan saya ulas kemudian. Tetapi ini satu bukti akan kita kena semak kembali apa yang disampaikan oleh Ustaz Mohsin. Beliau tidak sampaikan perkara ini sebab di sini Imam Ibn Katsir telah pun menjelaskan bahawa yang dimasukkan oleh Umar adalah dari sudut lughatan, dari sudut bahasa, ya, bukan dari sudut syariah. Yang dari sudut syariah ialah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nanti selepas ini saya akan jelaskan apa pula beza dari sudut syariat dan juga dari sudut bahasa. Jadi poin penting di sini tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ibn Katsir menjelaskan perkataan Nur Umar itu adalah dari aspek bahasa, dari aspek lughawiyah, bukannya dari aspek syariah. Dan di sini juga adalah bukti bahawa para ulama, dalam kes ini Imam Ibn Katsir, mereka apabila membahaskan bid'ah, membahaskannya dari aspek syariah dan juga dari aspek lughawiyah, dari aspek bahasa. Ya. Baik, rujukan seterusnya. Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibn Rajab. Ini edisi tahqiq Ar-Arnaud. Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibn Rajab yang wafat tahun 795 Hijrah. Muhaqqiqnya Syekh Syuaib Al-Arnaud dan sahabatnya Ibrahim Bajas. Kita rujuk kepada syarah hadis nombor 28. Syarah kepada hadis nombor 28. Jika di sini jilid 2 muka surat 128. Jilid 2 muka surat 128. Tuan-tuan, ya, Ustaz Mohsin ada baca daripada nukilan ini, tapi beliau hanya membaca barisan pertama sehingga sini saja, tidak dibaca seluruhnya. Kenapa agaknya, ya? Beliau baca sehingga sini, kemudian membuat tafsiran sendiri, membuat penjelasan sendiri. Padahal jika beliau seorang salafi, beliau akan membaca keseluruhannya sebab Imam Ibn Rajab sedang menjelaskan apa yang dimasukkan oleh para salaf apabila mereka menyukai sesuatu bid'ah itu. Tak apa, mari kita sama-sama baca. Kita mulakan dari sini. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf. Dan adapun apa yang datang daripada perkataan generasi salaf yang memandang baik sebahagian bid'ah, maka sesungguhnya yang sedemikian itu merujuk kepada bid'ah dari aspek bahasa, bukan dari aspek syariah. Fa innama zalika fil bid'ah lughawiyah la syar'iyyah. Sesungguhnya yang sedemikian itu tidak lain adalah dari aspek bahasa, bukan dari aspek syariah. Ustaz Mohsin dia tidak suka perkataan ini sebab beliau berulang kali dalam videonya itu cuba menekankan bahawa apabila para ulama bicara tentang bid'ah, semuanya dari aspek syariah, bukan dari sudut lughawiyah. Padahal ini adalah penjelasan Imam Ibn Rajab. Sekali lagi, kenapa saya nak nukil penjelasan Imam Ibn Rajab padahal beliau wafat tahun 795 Hijrah? Ia adalah kerana beliau menjelaskan apa yang dimasukkan oleh generasi salaf. Apa yang dimasukkan oleh generasi salaf. Kita sambung, ya. Famin zalika
Antara contohnya adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu tentang solat tarawih pada malam Ramadan. Tak kala beliau menghimpunkan orang ramai di belakang seorang imam di dalam masjid. Lalu apabila beliau keluar ke masjid dan melihat mereka solat seperti itu, yakni berjemaah di belakang seorang imam, maka beliau berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Okey, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dan diriwayatkan daripadanya bahawasanya beliau berkata, sesungguhnya jika ini adalah bid'ah, maka ini adalah sebaik-baik bid'ah. Seandainya ini adalah bid'ah, maka ia adalah sebaik-baik bid'ah. Dan diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, yang ni yang menjadi imam tu ya. Beliau berkata kepadanya, kepada Umar, sesungguhnya perkara ini tidak pernah berlaku. Maka Umar berkata, sungguh aku mengetahui, akan tetapi ia adalah baik. Wa muraduhu. Okey, wa muraduhu. Yang dimasukkan oleh oleh Umar dalam ucapan-ucapan di atas adalah bahawasanya perbuatan itu, yakni solat tarawih berjemaah di belakang seorang imam. Okey, ketika menterjemah ni saya tambah sendiri beberapa penjelasan saya supaya para penonton dapat faham ya. Tidak pernah dilakukan dalam bentuk sedemikian pada waktu pemerintahannya. Ini penting, pada waktu beliau. Akan tetapi, walakin baginya asal. Usulun minasyari'ati yurja'u ilaiha. Akan tetapi, ia memiliki asal daripada syariat yang dapat dirujuk kepadanya. Ia memiliki asal. Apa yang dapat dirujuk tu? Hadis Sahih Muslim, hadis Sunan Nasa'i yang telah kita baca tadi. Jadi ia bukanlah bid'ah dari sudut syariah, tetapi bid'ah dari sudut bahasa saja. Faminha, lalu Ibn Rajab menjelaskan lagi. Faminha antaranya Nabi SAW pernah menganjurkan solat pada malam Ramadan serta mendorong ke arahnya. Lalu orang ramai pada zaman baginda melaksanakannya di dalam masjid secara berjemaah yang berpisah-pisah dan berseorangan-seorangan. Maka baginda SAW solat bersama para sahabatnya, yang ini secara berjemaah di belakang imam. Mula-mula mereka berasing-asingan, lalu baginda menghimpunkannya menjadi di belakang baginda ya. Untuk beberapa malam, kemudian baginda berhenti daripada berbuat sedemikian kerana bimbang seandainya ia diwajibkan ke atas mereka, lalu mereka tidak akan mampu melakukannya. Kebimbangan ini hilang sesudah kewafatan Nabi SAW. Juga diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda pernah solat pada malam-malam yang ganjil bersama para sahabat. Okey, pada 10 malam yang terakhir ini. Yang ini pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yang kita telah baca dalam hadis riwayat Imam Nasa'i. Okey, muka surat seterusnya. Jilid 2, muka surat 129. Dan di antaranya, di antara dalil ataupun sebabnya, bahawasanya Nabi SAW pernah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Wahaza, dan ini jelas daripada sunnah khulafa ar-rasyidin. Fazan, maka sesungguhnya manusia berhimpun ke atasnya pada zaman Umar wa Utsman wa Ali. Dan di antaranya, wa min zalika, antara contoh bid'ah dari sudut bahasa ya, bid'ah dari sudut bahasa, antaranya azan pertama pada hari Jumaat. Ia ditambah oleh Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu kerana keperluan orang ramai dan ia dipersetujui oleh Ali bin Abi Thalib. Amalan ini diteruskan oleh umat Islam. Ya, sampai sekarang pun ada ya. Dan diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar bahawasanya beliau berkata, ia adalah bid'ah. Oish, Ibnu Umar kata bid'ah. Akan tetapi, wala'alahu, kemungkinan
yang dimasukkan adalah apa yang dimasukkan oleh ayahnya pada qiyamul Ramadan, bahawa ia adalah bid'ah dari sudut lughah, dari sudut bahasa, bukannya dari sudut syariah. Kerana apa? Azan ini ada dua peranan. Ya. Pertama, menandakan masuknya waktu solat. Kedua, peringatan akan hampirnya waktu solat. Pada zaman Nabi SAW, solat subuh, untuk azan subuh, ada azan pertama yang menandakan masuknya waktu subuh, dan ada azan sebelum itu sebagai peringatan kepada orang ramai untuk bangun, datang ke masjid. Sebagai peringatan kepada orang yang sedang bersolat malam untuk menutupi, mengakhiri solat mereka dengan solat witir. Jadi azan ini ada dua peranan. Pertama, masuknya waktu solat. Kedua, hampirnya waktu solat. Peringatan tentang hampirnya waktu solat. Utsman memahami perkara ini, maka dia melaksanakannya pada zaman pemerintahannya. Ya, jadi azan bukan sekadar masuknya waktu solat, tapi ada peranan lain. Demikian juga dalam riwayat, ya, apabila bayi baru dilahirkan, kita juga azan. Padahal tidak masuk waktu solat. Berarti azan ini ada peranan lain. Kalau sebelum seseorang tu keluar nak pergi haji, azan, yang itu amalan kebiasaan kita. Setahu saya ia tidak berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada panjang lagi penjelasan Ibn Rajab. Saya rasa cukup sehingga sini. Saya nak baca penjelasan tentang kata-kata Abdullah Ibn Umar ini, sebab nanti apabila kita bincang tentang solat duha, tentang hukum solat duha, nukilan ini adalah penting, ya. Nukilan ini adalah penting, bahawa kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar adalah seperti apa yang dimaksudkan oleh ayahnya tentang qiyamul Ramadan, bahawa ia adalah bid'ah dari sudut bahasa, bukan dari sudut syariah. Nanti video berasingan, bahagian ketiga daripada ulasan ini, saya akan bincang pula tentang apakah bid'ah yang dimasukkan oleh Abdullah Ibnu Umar. Kerana Ustaz Mohsin dalam video asalnya, kajian kedua, di akhir sekali, beliau ada kemukakan kata-kata daripada Abdullah Ibnu Umar tentang solat duha ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ya. Itu nanti saya akan kemukakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, demikian daripada nukilan daripada Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab. Sekali lagi, kenapa menjadi rujukan? Sebab beliau menjelaskan apa yang dimasukkan oleh generasi salaf apabila mereka menyukai sebahagian daripada bid'ah, bahawa ia tidak lain adalah bid'ah dari sudut bahasa dan bukan dari sudut syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Ustaz Mohsin, beliau hendak membawa mesej bahawa apabila para ulama membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dalalah, itu adalah dari sudut syariat seluruhnya. Sehingga apabila beliau menemui kata-kata seperti ini, kata-kata daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang menerangkan ia dari sudut bahasa, beliau cuba sedaya upaya berhempas pulas untuk mentakwilkannya, untuk menjelaskannya. Padahal yang dimasukkan itu memang dari sudut bahasa, ya. Baik, saya akan jelaskan pula apa yang dimasukkan bid'ah dari sudut bahasa ni. Apa yang dimaksudkan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit lagi, panjang pula video ni, padahal baru menjelaskan satu perkara tentang bid'ah hasanah yang dimasukkan oleh Umar Ibn Khattab. Tapi tak mengapa, moga-moga video ini walaupun panjang bermanfaat kepada semua. Bukan saja dalam rangka mengulas ke atas video kajian kedua Ustaz Mohsin, tetapi umum kepada semua yang ingin memahami apakah yang dimaksudkan oleh Umar Ibn Khattab sebagai bid'ah hasanah. Sebab perkataan Umar itu sering digunakan oleh para pecinta bid'ah. Bila kita nak berhujah bahawa sesuatu amalan itu bid'ah, terus dikemukakan kata-kata Umar tersebut sebagai dalil. Apabila kita membacakan hadis Nabi SAW dan seburuk-buruk urusan adalah perkara baru, dan setiap perkara baru belum habis telah dipotong dengan kata-kata Umar Al-Khattab tersebut. Padahal kata-kata Umar adalah kata-kata seorang manusia dan bukannya wahyu
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata-kata itu telah dijelaskan sebagaimana yang saya nukil daripada Imam Ibn Kathir dan Ibn Rajab, bahawa yang dimaksudkan adalah dari sudut bahasa, bukannya dari sudut syariah. Baik, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa pula? Apa pula maksudnya dari aspek bahasa, dari aspek syariah? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam disiplin ilmu, baik disiplin ilmu Islam maupun yang lain-lain, sesuatu istilah itu difahami dari sudut bahasa dan juga dari sudut syariat. Baik, sebagai contoh, solat. Solat dari sudut bahasa ialah doa. Tetapi dari sudut syariat ialah ibadah yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan dan pergerakan-pergerakan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua beza di situ. Solat dari sudut bahasa ialah doa, tapi dari sudut syariat ialah apa yang bermula dengan takbir sehingga salam, dengan bacaan-bacaan dan pergerakan-pergerakan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siam ataupun puasa, siam ialah menahan diri dari makan minum. Tetapi siam dari sudut syariat, itu dari sudut bahasa. Dari sudut syariat ialah menahan diri daripada makan, minum dan seks suami isteri daripada fajar sehinggalah ke maghrib. Demikian juga contoh ketiga, Islam. Islam dari sudut bahasa ialah ketundukan ataupun submission. Tetapi dari sudut syariat ialah rukun Islam yang 5 perkara itu, ya, syahadah, 2 kalimah syahadah, solat, zakat, puasa dan haji bagi orang yang mampu. Jadi ada perbezaan dari sudut bahasa dan juga dari sudut syariat. Maka demikian juga bagi istilah bid'ah, ada dari sudut bahasa dan ada dari sudut syariah. Dari sudut bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang baharu. Dari sudut syariah ialah perkara-perkara baru berbanding Al-Quran dan As-Sunnah, yang dibuat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Nasa'i yang telah kita baca sebelum ini. Baik, jika kita telah faham perkara ini, maka ketahuilah bahawa apabila generasi salaf mereka menyukai sebahagian bid'ah, mereka berkata bid'ah itu hasan atau nikmat dan sebagainya, yang mereka maksudkan ialah dari sudut bahasa, bukan dari sudut syariat. Dan apa pula yang mereka maksudkan dari sudut bahasa itu? Ialah ibadah tersebut adalah sesuatu yang benar-benar ada pada zaman Rasulullah SAW, kemudian ia ditinggalkan sebentar, lalu dilaksanakan semula. Maka itu yang mereka maksudkan sebagai bid'ah. Kerana apabila ia telah ditinggalkan, kemudian ada orang melaksanakannya, ia adalah sesuatu yang baru pada waktu tersebut. Tetapi ia bukanlah bid'ah dari sudut syariat, kerana ada asalnya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, di sisi generasi salaf, apabila mereka menyukai sesuatu bid'ah, yang mereka maksudkan ialah bid'ah dari sudut bahasa, yakni apabila sesuatu ibadah itu ditinggalkan, lalu ada orang yang mengamalkannya, lalu mereka berkata ia adalah bid'ah. Yang dimasukkan ialah bid'ah dari sudut bahasa, kerana ia adalah sesuatu yang baharu pada waktu tersebut. Ia bukanlah bid'ah dari sudut syariah, sebab apa yang dilakukan itu memiliki asal usul daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam masa zaman kita sekarang ini, saya bagi dua contoh. Satu dari sudut akidah dan satu lagi dari sudut ibadah. Dari sudut akidah, kebanyakan berkeyakinan bahawa Allah ini ada di mana-mana. Atau ada pula yang berkeyakinan tak boleh nak sebut Allah ni di mana-mana ke, sebab mana tempat ni tak layak bagi Allah. Lalu tiba-tiba saya menemui seseorang yang berkata Allah di langit, beristawa, tinggi dan meninggi di atas arash. Saya berkata, wah, itu adalah bid'ah hasanah. Ia bid'ah hasanah dari sudut bahasa. Ia adalah sesuatu yang baharu. Tetapi ia bukan bid'ah dari sudut syariat, kerana berkeyakinan, beriktikad bahawa Allah di langit, istawa alal arash, ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah, dan merupakan akidah generasi salaf. Nampak beza di situ? Dari sudut bahasa ia bid'ah, sebab rata-rata masyarakat berkata Allah di mana-mana. Tiba-tiba ada seorang tu dia kata Allah di langit, tinggi dan meninggi di atas arasnya.
sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru bila banding dengan kebiasaan sekarang ini. Tetapi bukan bid'ah dari sudut syariat. Kerana apa yang dikatakan itu memiliki asalnya dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga merupakan akidah generasi salafus soleh. Itu dari sudut akidah. Kedua, dari sudut ibadah, saya bagi contoh zikir selepas solat. Kita sedang solat, tiba-tiba imam itu selepas solat dia membaca zikir secara kuat, boleh baca secara kuat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Alamak, zikir tu mana mari? Tak pernah dengar kan? Tapi zikir itu ada dalam Sahih Muslim. Boleh rujuk Sahih Muslim ikut penomoran Imam Nawawi, hadis nombor 594. Hadis nombor 594 ya. Jadi rata-rata masyarakat kita tak membaca zikir tu. Tiba-tiba ada seorang imam tu baca zikir tersebut. Dan ia memang berasal daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan perawi hadis, yakni Abdullah bin Az-Zubair, di penghujung hadis tu berkata, demikian itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW di penghujung setiap solat fardunya. Lalu tak pernah ada orang baca, tiba-tiba ada orang baca. Lalu saya pun berkata, itu adalah bid'ah. Tapi yang saya maksudkan ialah bahas dari sudut bahasa, kerana ia adalah sesuatu yang baru pada waktu ini. Akan tetapi ia bukan bid'ah dari sudut syariat, kerana ia memiliki asal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sedikit mengelirukan, tetapi inilah yang dimasukkan oleh bid'ah di sisi generasi salaf. Ianya sesuatu yang baik kerana baru saja dilaksanakan pada ketika itu, namun ia memiliki asal dalam sunnah Nabi. Maknanya memang zaman Nabi ada, tapi atas beberapa sebab ia ditinggalkan, diabaikan. Kemudian ada orang melaksanakannya. Lalu dikatakan ia bid'ah sebab ia adalah baru pada saat itu, pada waktu itu. Namun ia bukan bid'ah syariat, kerana pada zaman Nabi SAW ia pernah dilaksanakan, ia pernah diajar. Okey, boleh faham di situ ya. Satu lagi poin penting saya nak tekankan, apabila dikatakan ada asal dalam agama, jika ia dalam perkara akidah, jika ia dalam perkara ibadah, maka asal tersebut adalah secara terperinci. Sebab Rasulullah SAW diutus untuk mengajar akidah dan ibadah secara terperinci, bukan secara umum. Seandainya dalil-dalil agama ini, ibadah-ibadah ni adalah secara umum, sudah cukup Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyakkan solat sunat tanpa baginda mengajar jenis-jenis solat sunat tersebut. Sudah cukup untuk baginda sekadar menerangkan orang yang berpuasa ni ada pintu khas di syurga yang namanya Ar-Rayyan, tanpa baginda nak memperincikan apakah puasa-puasa tersebut, puasa Isnin, puasa Khamis, puasa hari-hari putih, puasa pada bulan-bulan tertentu dan sebagainya. Ya, seandainya sudah cukup dengan firman Allah, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, tak perlu Rasulullah SAW mengajar kalimah-kalimah zikir yang patut dibaca. Tetapi Rasulullah mengajarnya, menunjukkan dalam sudut akidah, dari sudut ibadah, usul, atau kata asal yang disebut oleh para ulama. Para ulama mereka berkata bid'ah yang ni ada asal dalam syariat Islam kan, yang dimasukkan asal secara terperinci, bukan secara umum. Para pecinta bid'ah mereka suka secara umum. Okay? Sebab mereka tak suka detail-detail. Sebab mana boleh nanti mereka tak boleh buat bid'ah. Adapun manhaj salaf, salafi yang mengikuti manhaj salaf, mereka mengikuti apa yang terperinci. Sebab syariat Islam ni dia terperinci dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Sebab dalam hal akidah mesti terperinci supaya kita dapat memiliki keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Ia bukan dalil-dalil umum. Baik, sudah panjang pula video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Nanti saya nak jelaskan pula apa yang dimaksudkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa solat duha ini bid'ah.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Satu nota tambahan, hadis-hadis, penjelasan-penjelasan yang saya kemukakan ini ada dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Boleh muat turun edisi PDF secara percuma di hafizfirdaus.com atau pesan edisi bercetak di Shopee. Cari tajuk buku 90 pelajaran tentang bid'ah dan cari harga yang paling rendah. Sebab ada sebahagian seller, mereka beli daripada penerbit dan mereka jual semula dengan harga yang lebih tinggi ya. InsyaAllah kita jumpa lagi.